Alright, setelah sekian lama aku tak buat UCL recap, ini dia UCL recap suku akhir Liga Juara-Juara Eropah. Benda sama ke UCL dengan Liga Juara Eropah? Let's go! Benfica 1, Liverpool 3. Aku rasa kasih sayang Klopp yang tak berbelah bagi kepada Luis Diaz ni makin bertambah lepas game ni. And last minute signing yang kira sailang Spurs makin lama makin menyelah dengan kepulangan dia ke Portugal lawan dengan tim yang dia dah masak iaitu Benfica. Liverpool control sepenuhnya first half dengan kelebihan 2-0 sebelum Benfica keluar second half mengamuk. Macam-macam rekod Liverpool cipta dalam game ni. Contohnya dalam 19 perlawanan semua pertandingan musim ni Liverpool tak pernah bolos lagi dalam first half. Gila Kinze Kali terakhir Liverpool bolos dalam first half adalah ketika game lawan Shrewsbury Town tak silap aku. Game FA Cup, itu pun sebab tak main semua first team player kalau tak silap aku lah. Satu lagi rekod dalam semua away game venue yang aku kategorikan paling susah nak catatkan kemenangan dekat Eropah, Liverpool berjaya pulang dengan kemenangan di mana? Di Porto, AC Milan, Inter Milan, Atletico dan juga Benfica. Kira AC Milan, Inter Milan tu venue yang sama lah kan, tapi still susah lah kan. Itu pun klub rekod yang baru kan. Benfica bukan ayam diorang tapau Barca dengan Ajax kot musim ni. Estadio da Luz ni dekat Benfica boleh memuatkan sekitar 60,000 orang penonton. Tak silap aku 65,000 orang penonton. Dan agak mencabar lah untuk pasukan mana-mana untuk datang lawan kan. Robo siap cakap ada lighter kena buang ke arah dia. Walaupun tak kena, tapi kira bahayalah juga kan. Kau sebagai pemain akan sentiasa jaga-jaga lah. Kau cuak lah kan. Namun kita bersangka baik je lah. Maybe diorang buang lighter tu sebab nak berhenti berokok ke. Dia tak tahu kan. Impian fans Liverpool nak tengok trio midfield kegemaran diorang tercapai dengan Naby Keita, Fabinho, Thiago semuanya tersenarai sebagai middle three kali ni. Semua ada momen goyang masing-masing, tapi magic pun ada. Terutamanya pas Naby Keita kepada Luis Diaz untuk one-on-one tu salah satu yang menarik perhatian aku lah. Kerja off the ball pun next level untuk Thiago, Naby Keita dengan Fabinho ni kan. Semua track back, ikut runner masing-masing dan membawa keluar bola daripada kawasan final third. Kira secara tak langsung ni memaksa Benfica main counter je first half tu. Tapi second half memang lain cerita lah. Lepas 15 minit dah start goyang sikit. 3-3 ni middle three Liverpool. Diaz pula kena boo tanpa henti dan menerima banyak ejekan daripada fans Benfica. Tapi aku rasa dia ni lagi suka bila kena boo, lagi terus perform. Aku rasa assist dia untuk Mane tu mungkin faktor cuak lah. Insiden game Brighton hari tu, dia kena lempang dengan Sanchez. Dia takut benda tu jadi lagi, so dia tanduk terus ke arah Mane. Dia punya vision, execution dan sikap tidak mementingkan diri memang aku kena puji lah kan. Kalau kau fan Liverpool, sebut je Everton, mesti kau tersenyum kan. Sama juga lah dalam game ni. Everton ni cuba nak marking Konate dalam situasi set piece. Sepakan penjuru yang Robo ambil membawa kepada free header Konate meletakkan Liverpool 1-0 di depan selepas 17 minit. Tapi kesian juga lah kalau kau tengok size Konate dengan Everton tu, memang beza jauh Kalau dia try pun memang tak ada chance. Dan dalam pada ramai nak salahkan Konate untuk gol sagu hati Darwin Núñez tu, aku nak ingatkan korang, Konate jugalah yang outrun, outmuscle, kejar Núñez dan menghalang dia skor dalam first half tu. Keupayaan teknikal dia juga membantu sedikit sebanyak cover Alisson dalam situasi hantaran, through ball, dia banyak clear bola. Pendek cerita first half tu Konate superb lah. Second half lain cerita lah. And selain daripada kesilapan dia punca gol tunggal Benfica, ada beberapa momen juga yang dia nampak nervous dengan beberapa foul yang tak perlu sebenarnya sebelum dia start settle down. Mungkin dalam 20 minit terakhir. Ini kira indikasi talent Konate ni, tapi dia masih lagi jauh bagi aku perjalanan dia untuk merealisasikan konsistensi dan juga konsentrasi untuk main kerap dalam kesebelasan Klopp. Aku kategorikan game ni antara first half terbaik Liverpool lah, selain daripada first half dekat Old Trafford. Gol kedua Liverpool datang dari situasi serangan balas Trent, dapat bola dan menghantar cross perfect macam biasa lah ke arah Luis Diaz yang memang tak fikir dua kali, menanduk ke arah Mane belah kanan untuk tap in ya. Gol kedua Liverpool. Mane yang bermain lebih central sekarang pun menyerlah. Benfica menamatkan first half cuma satu shot on target je, menunjukkan dominasi Liverpool. Ramai sembang pasal Darwin Núñez sebab dia target banyak klub EPL sekarang kan. Member dah skor 27 gol musim ni dan tak mengampakan lah dalam game ni. Selang 4 minit masuk second half, dia buktikan naluri dia sebagai seorang poacher. Konate tak dapat nak adjust kaki dia, bola jatuh kepada Núñez, tapi cara dia ambil masa kompos gila. Dia curl bola ke far post menewaskan Alisson. Itu ciri-ciri seorang striker yang on the way boleh jadi world class lah. On the way, sabar. Núñez hampir menang penalti kak bila kena body check dengan Van Dijk, tapi VAR review tak kasi. Dia dengan Rafa Silva aku nampak banyak menguji barisan pertahanan Liverpool. Second half tu selain percubaan Everton beberapa kali daripada luar kotak penalti. Lama kelamaan Liverpool dapat rhythm balik control game dalam 15-20 minit terakhir. Naby Keita punya terupas untuk Luis Diaz tu round goalkeeper.
Benfica dan gol terbuka memang dia takkan miss kan, meletakkan Liverpool 3-1 di depan dengan modal untuk dibawa ke Anfield lepas ni dan keyakinan bertemu dengan City dekat Etihad weekend ni. Luis Diaz punya celebration macam dia dah tahu dah siapa nak bagi sakit hati kan, sebab dia dah biasa main kat stadium tu. Man of the match tak dinafikan Luis Diaz, 1 assist, 1 skor, dan walaupun kena abuse kau-kau dia tak peduli sebab Benfica ni memang rival Porto. So dia dah lali, dia dah masak dengan perangai fans diorang kan. Sadio Mane pun mengatasi rekod Gerrard sekarang, skor 22 gol dalam UCL sekarang, penjaring kedua terbanyak belakang Salah dalam UCL. Kesimpulannya, peranan sentral Mane ni aku sekarang dah rasa semakin nyata dan Diaz pun dah lock belah kiri tu kan, kerana ternyata benda tu berfungsi. Trio first choice aku nampak sekarang ni gayanya macam Diaz, Mane dengan Salah lah, walaupun Firmino dengan Jota masuk second half, tapi kau boleh baca dah Klopp sayang siapa, yakin dengan siapa kan. Cuma sedih lah bila aku sebut Mo Salah sekali je dalam review game ni. Ada juga chances untuk dia sekali dua, cuma still belum kembali ni Mo Salah yang kita kenali. One on one dengan goalkeeper tak berapa nak meyakinkan. Peluang terbaik bila Trent hantar bola dia one on one tu, tapi sayang kan Salah tak dapat convert kan. Aku notice tanpa Trent dalam kesebelasan utama sekarang, Salah yang struggle sedikit dalam game ni sebab Trent dia ada chance. Last game tak ada Trent, tak ada chances. Macam tu lah. Dan juga first touch dia yang sedikit sebanyak dah hilang buat sementara. Mungkin faktor ialah jadual yang terlalu padat. Kita tunggu dah lihat je lah kan dalam game-game akan datang. Tapi aku takkan write off Mo Salah. This is Mo Salah lah. Tapi yelah, kalau ada Trent, selalunya Salah akan dapat bola yang dia idam-idamkan. Sekadar pematian aku je lah kan. Man City 1, Atletico 0. Man City ambil dekat 70 minit weh, sebelum berjaya pecahkan formasi 5-5-0 Atletico tu. Bak kata Kevin De Bruyne, Simeone memang terkenal lah kan dengan taktik bertahan. Lagi-lagi kalau main lawan macam level-level Pep ni kan, ataupun tim-tim yang Pep bawa lah. Back 6 pun aku pernah tengok Atletico guna masa lawan Chelsea dulu tak silap aku, kalau korang masih lagi ingat, dalam UCL juga. Game ni memang drama weh. Jack Grealish kena target sampai Pep pun terlibat sekali. Siap warning lagi Grealish kat tepi padang tu, jangan layan taktik kotor. Dan juga provokasi player Atletico sebab memang dah masak dah dengan perangai tim Simeone ni bila lawan tim yang mendominasi possession dan mempunyai attacking threat macam Man City. Perbezaan bagi aku adalah kemasukan Phil Foden lah, yang menggantikan Mahrez, terus membawa impact pada gol tunggal game dan inspirasi serangan Man City. Tak sampai 2 minit dia masuk terus cipta peluang dan hantaran tepat untuk Kevin De Bruyne tu menjaringkan gol penting untuk dibawa ke aksi di Madrid nanti. Walaupun angle agak sukar, tapi this is KDB lah, come on lah. Aku ada sebut lepas game Burnley iaitu form KDB sekarang dah kembali seperti prime KDB dalam musim-musim lalu yang kita kenal. Walaupun KDB banyak mengalami kecederaan baru-baru ni dan jarang beraksi pada awal musim, last season pun final dia injured kan. Pep sendiri ada cakap sebelum ni KDB memang jenis yang ambil masa yang lama sikit kalau nak jadi match fit berbanding dulu. Tak tahulah faktor usia ke apa, tak adalah tua sangat tapi dah semakin menghampiri 30 tahun kan. Kalau City nak menang UCL kali ni, aku percaya KDB memang kena maintain lah form macam ni. Corak game ni aku dah boleh agak dari awal lagi sebab Atletico memang akan duduk low block, main ibarat membina dinding, ramai-ramai belakang bola sambil City cuba nak lari cari ruang untuk melepasi benteng tu kan. Lama juga taktik Simeone nampak berjaya sebab Oblak aku tengok jarang terlibat dalam game walaupun possession City tak berhenti. Ini adalah pertemuan dua falsafah yang berbeza. Di mata aku Pep bawa tim yang boleh dikatakan kuasa yang tak boleh nak dibendung, bab attacking, bab creativity. Lawan pula dengan Simeone yang bawa tim ibarat objek yang kau tak boleh nak gerak sebab terlalu berat kan. Macam itulah kuasa. Buat Simeone dan Atletico, possession tu tak relevan. Manakala Pep lah total football dengan possession dan pergerakan kreatif player dia. Atletico memang berkampung dalam kawasan sendiri ketika serangan bertali arus City yang cuba mencari gap sekecil mana sekalipun. Atletico catatkan 0-0 untuk shots dan shots on target. 29% possession saja, memang mental weh dalam game suku akhir antara dua juara liga masing-masing. Bekas lah kan kiranya last season kan. Aku paling kesian Griezmann dengan Joao Felix. Banyak mengharapkan momen-momen tertentu dia yang jarang datang, tapi sebab diorang dah memang disiplin kan bawah tim Simeone, diorang dah diberi instruction apa yang diorang kena buat. Memang kena banyak bersabar je lah kan kalau kau jadi penyerang dalam kesebelasan Atletico kadang-kadang kan. Akhirnya serangan Pep juga yang menang battle, yang boleh dikira sebagai battle half time lah, sebab ada timbal balik nanti dekat Wanda Metropolitano kan minggu depan. First half, Joao Cancelo ada try, Bernardo Silva dengan KDB ada permintaan penalti tapi tak ada sekali pun menguji Jan Oblak. Walaupun bola masuk kawasan penalti agak kerap. Tak silap aku, Simeone dengan Atletico ada menyebut tentang perubahan taktikal kan kepada lebih attacking awal musim ni, tapi aku tak nampak Atletico yang lebih attacking. Aku nampak Atletico yang sama je daripada dulu. Itu sebab Pep kata ibarat prasejarah corak permainan 5-5-0 Atletico yang KDB pula cakap memang low block je orang panjang. Koke pula bantai Pep dalam Twitter, kata dia tetap sayang kelab ni walaupun kau nak kata taktik prasejarah ke apa ke, drama weh. Aku rasa player Atletico bengang dengan Pep ni kan. Confirm game timbal balik ni ada insiden aku yakin.
Ada sekali je warning Griezmann hampir melepaskan diri. Selain tu peluang terbaik Man City muncul dari free kick KDB yang memaksa Oblak clear bola dalam percubaan kali kedua. Game yang tight dan agak mendebarkan sampai Pep dengan Simeone pun dua-dua menjawab dengan 3 pertukaran masing-masing. Tak nak kalah, dua-dua ego. Lepas KDB dah skor hasil assist daripada Foden, Foden sambung lagi, hampir set up KDB sekali lagi tapi rembatan dia kali ni diselamatkan di garisan gol. Atletico punya terdesak guna taktik kotor, try dapatkan player City, kena buang padang weh. Tapi Pep laju. Macam aku cakap tadi warning Grealish pasal permainan Atletico yang sengaja nak bikin panas. Dia kata jangan respon kepada provokasi. Ni bukan takraw lah. Insiden Grealish tu contoh terbaik lah. Kena sepak bola dengan Angel Correa walaupun dia dah terbaring dekat tepi padang. Itu memang klasik Atletico. Mungkin sebab dia jealous kot Grealish baru dapat tajaan Gucci. Mana tahu. Aku tak sabar game dekat Wanda ni sebab confirm akan ganas, akan panas dengan tackle terbang rata-rata. Gaduh tu confirm bukan dalam padang je. Saya silap luar padang pun ada gaduh antara Pep dengan Simeone. Kau tunggu je lah tengok. Perang psikologi ni dah lama start. So aku rasa dalam banyak-banyak game UCL ni, suku akhir ni, aku rasa inilah yang paling menarik Paling lawak lepas game Pep yang menang lagi koyak daripada Simeone yang kalah. Simeone siap puji lagi gameplay City, siap cakap diorang pasukan terbaik di dunia dan enjoy tengok City main. Entahlah, kadang-kadang rasa macam psycho juga tapi manis juga kata-kata dia. Pep terbalik pula, dia kata taktik kotor gila, player Atletico gila lah. Macam-macam lah kan, so kita tunggu je lah next game Man of the match bagi aku Foden, walaupun main 20 minit tapi impact dia lagi besar daripada mana-mana pemain yang beraksi 90 minit, kecuali maybe Kevin De Bruyne lah. Suka tak suka, Atletico memang kena keluar main bola dekat Wanda Metropolitano nanti sebab ketinggalan 1 gol. Bahayanya adalah bila Atletico main bola, diorang sebenarnya agak bahaya Contoh terbaik masa lawan Man United, sampailah diorang sendiri pilih untuk jaga kelebihan jaringan. Itu sebabnya ramai persoalkan taktik bertahan diorang yang agak ekstrim tu. Sebab diorang sebenarnya ada players yang agak kreatif dalam serangan yang mantap Pep sedar benda ni, so dia pernah juga bagi kredit pada attacking Atletico so aku rasa dia akan ready nanti Contoh terbaik ketinggalan 2-0 dengan Liverpool dulu, diorang bangkit seri 2 sama sebelum tewas 3-2. So pendek cerita, kalau diorang nak switch on anytime je last kali cuma satu je. Kalau Pep ada poacher macam Haaland ke Kane ke silap mungkin dah lebih selesa lepas first leg ni. So aku tak terkejut lah kalau perbualan Haaland ni semakin hangat diperkatakan pada hujung musim ni nanti. Chelsea 1, Real Madrid 3. Defending Champions of Europe lawan Champion of Europe paling banyak dalam sejarah UCL, 13 kali main dekat Brentford Bridge. Menyaksikan The Blues back to back kalah lepas kekalahan memalukan di tangan Brentford. Aku bajet Chelsea bangkit mengamuk. Tapi Pak Karim rupanya yang mengamuk. Aku baru dapat tahu Tuchel dengan bini dia bercerai So maybe memainkan peranan lah juga kan. Sebab kalau hidup peribadi kita tak tenang, kadang-kadang ia akan efek juga kerja kita Walaupun kau profesional mana sekalipun, efek juga kadang-kadang kita tak boleh nak cakap Menariknya sekarang Chelsea kena pergi Santiago Bernabeu all out attacking dari minit pertama untuk mencari 2 gol minimum untuk mengurangkan defisit tu ataupun menyamakan kedudukan betul-betul misi balas dendam Real kali ni lepas tewas dekat tangan Chelsea dekat Stamford Bridge musim lalu. Chelsea bermula baik dengan high tempo attacking yang akhirnya membawa kepada ruang yang ditinggalkan di bahagian tengah tu barisan pertahanan pun nampak expose. Dekat situlah real exploit. Seawal 10 minit pertama, Vinicius Junior hampir menghukum mereka apabila rembatan menggegar palang gol Chelsea. 4 pertukaran untuk Chelsea kali ini, Reece James, Christensen, Jorginho dan Pulisic masuk. Dia masuk balik dalam sistem back 3 kegemaran Tuchel daripada game Brentford itu. Tapi 2 gol dalam 2 minit daripada penyerang paling berbisa dekat Eropah sekarang, maybe even the best striker in Europe, in world football sekarang, dah cukup buat Chelsea nampak goyang sepanjang game selepas itu. Aku nampak banyak gila kesilapan, nampak kegugupan juga sedikit yang membawa kepada faktor diorang hilang confident. Sedikit sebanyak lah kan, selang 21 minit je mimpi buruk Chelsea jadi realiti apabila Vinicius Junior menemui ruang dekat sebelah kiri. Ini kali ketiga dia berjaya melepasi Christensen dan melepaskan satu hantaran yang aku kategorikan world class sebab kau tengok betapa sukannya angle dan teknik untuk dia cross bola tu sharp, ngam, perfect weight, pinpoint dengan speed yang dia berlari, cut back setiap inci hantaran tu kepada Benzema, superb dan Benzema bukan kerja senang pun, dia nak kena tanduk dia jauh jugalah dalam kotak penalti tu kan. Seolah-olah dia tak payah tahu dah kedudukan Benzema tu kat mana, dia tahu je nak hantar bola tu kat mana dan Benzema pun patah tengkuk jugalah nak skor tu kan, menanduk masuk daripada jarak yang agak jauh dalam kotak penalti untuk menewaskan Mendy yang nampak memang terkapai-kapai nak try save tandukan Benzema untuk gol pertama Real Madrid. Chelsea terkejut waktu tu dan tak lama sebelum satu tu menjadi 2. Kali ni cross lawan Luka Modric dari belah kanan melambungkan bola untuk Benzema yang nampak off balance sedikit. Dia berjaya adjust badan dia pada usia yang agak lanjut juga sekarang menjaringkan satu lagi tandukan ke far post
Tak ada chance sekali lagi Mendy nak buat save. 2-0 dalam masa 3 minit. Serius weh, Chelsea goyang waktu tu. Sebab nampak begitu open setiap kali Real buat serangan balas, terutamanya menerusi kepantasan Vinicius, kreativiti Modric, larian tak reti penat lelah dari Valverde dan movement Benzema yang sentiasa berjaya nak elak marker dan positioning diri dia dengan baik. Lepas tu ada beberapa chances lagi untuk Real. Benzema one on one sikit je tersasar. Dia cuba curl bola ke far post, belah kiri tak silap aku, peluang kira paling senang lah kalau kau bandingkan 2 gol yang dia dah score sebelum tu kan. Militao free header dalam box Chelsea, Carvajal pun ada try. Mendy kelang kabut weh, menolak bola sebelum Christensen terpaksa buat clearance. Dalam 10 minit terakhir sebelum tamat first half tu, Chelsea try bangkit, lancarkan beberapa serangan dan menguasai possession yang akhirnya membawa kepada kombinasi yang baru-baru ni anggap menjadilah antara Jorginho dan juga Havertz. Cross Jorginho juga dari kawasan tengah luar kotak tu menemui Havertz yang kekal onside, menanduk masuk untuk meletakkan Chelsea dalam kedudukan yang baik untuk bangkitlah sekurang-kurangnya dalam second half tu kan. Masuk pula second half, harapan Chelsea bangkit tu cuma bertahan lebih kurang beberapa saat je apabila Mendy buat gila. Hantaran kepada Rudiger yang pendek dihukum pressing Benzema yang merampas bola dan terus menjaringkan hat-trick dengan gol ternganga. Kau gila bagi penyerang terbaik dunia peluang macam tu. Aku rasa ini isu Mendy mungkin tertekan dalam game ni. Dia nampak nervous weh. Back to back hat-trick weh untuk Karim Benzema ni. Lawan PSG hari tu dan sekarang lawan Chelsea. Memang world class. Hat-trick dengan 2 tim gegasi Eropah pula tu. Lepas tu Chelsea try nak dapatkan momentum balik, masukkan Romelu Lukaku yang menunjukkan pada aku kenapa dia dah kena bench selama ni. 2 peluang keemasan nak skor kau sia-sia kan. Kedua-duanya menerusi tandukan. Yang pertama tu menerusi tandukan bola deflected. Dia langsung tak dikawal. Dia ada masa, dia ada ruang. Tapi dia tak dapat menghalakan tandukan ke far post. Sasa. Azpilicueta pun ada chance, tapi ketua yang kena boo berkali-kali oleh fans Chelsea tetap cemerlang melakukan fingertip save. Kedudukan 3-1 meletakkan Real bagi aku satu kaki dah melangkah ke separuh akhir. Tapi juara bertahan masih ada peluang. 2 gol still boleh kejar kan dekat Santiago Bernabeu minggu hadapan. Menakutkan lah bila Tuchel kata game over sebab dia sendiri tak tahu mana hilang composure dalam gameplay Chelsea selepas international break ni kan. Dia kata ini adalah repeat second half lawan Brentford hari tu. 5 hari, 7 gol bolos. Ini bukan Chelsea bawah Tuchel yang aku kenali. Menarik juga sebab dia salahkan dia sendiri untuk result ni dan kenapa Chelsea hilang bentuk dari aspek taktikal yang dia sendiri rencanakan. Kali ni dia tak ada alasan lah untuk kekalahan, cuma kena work hard je lah katanya kan. Aku tengah bayangkan kalau Roman masih ada, mungkin kedudukan Tuchel dalam bahaya juga weh. Walaupun aku rasa dia adalah masa depan Chelsea, tapi kau tahulah Roman perangai dia macam mana kan. Dia mana nak bagi masa dekat manager-manager ni. Kan kau menang UCL pun belum tentu musim depan kau bawa tim ni lagi. Chelsea lepas ni mungkin fight untuk FA Cup je lah kan. Sesuatu yang mungkin sukar ditelan oleh fans Chelsea musim ini selepas permulaan yang begitu meyakinkan. Satu demi satu setback kan. Hilang pemain utama macam Chilwell, faktor juga, dan secara tak langsung jadual padat pada satu ketika tak membantu. Lepas tu pesta seri pula banyak game sebelum result mengejutkan tempoh hari kepada Brentford. Tuchel satu-satunya manager yang pernah bangkit dari ketinggalan 2 gol dalam second leg lawan Man United round of 16 UCL musim 2018-2019. Dia satu-satunya je yang pernah buat. So bukan misi yang mustahil lah dekat Bernabeu nanti. Aku nak bagi harapan kat fan Chelsea ni. Ambil iktibar dari kemenangan besar dekat Bernabeu. Satu stat yang tak best untuk fan Chelsea adalah ini kali pertama sejak 2012 Chelsea bolos 3 gol ke atas dalam 2 game berturut-turut dekat Stamford Bridge. Kredit kena bagi Real lah sebab game plan diorang menjadi main away. Ancelotti spot on dan Benzema sepanjang karier dia memang underrated sebab star-star lain yang ada dekat Real Madrid lebih menyelah daripada dia. So akhirnya bagi aku pada usia 34 tahun ni, aku boleh kata dia pemain terbaik dunia lah pada ketika ini. Ketiga-tiga gol yang dia skor menunjukkan kualiti dia sebagai seorang striker. Keupayaan link up play dengan Vinicius. Lepas tu dia masih lagi boleh buat adjustment off balance ibarat usia dia masih lagi 25 tahun. Dan anticipation serta disiplin pressing dia untuk memaksa kesilapan Mendy tu super. 2 kali hat-trick back to back dengan 2 pasukan yang mempunyai ramai pemain-pemain terbaik dunia. Kau tak boleh abaikan lah bagi aku, walau apa-apa pun yang berlaku selepas ini. Kesilapan Mendy tu aku tengok macam Donnarumma juga hari tu. Masa kena press tinggi dengan player Real yang dah jadi tema. Sebab benda sama juga berlaku ketika final 2018. Loris Karius kena benda yang sama daripada high press. Ini sekadar pendapat aku je lah kan. Tuchel silap tactical main 3-4-2-1 lawan 4-3-3 Real. Bukan nak kata taktikal Tuchel tu salah, tapi sebab bila kau nak counter taktikal Real 4-3-3 tu secara tak langsung kau bagi extra man dekat bahagian tengah sebab 2 wingbacks Chelsea memang bomb forward. Contoh terbaik gol pertama Christensen lah. 2 kali Vinicius expose Christensen, sebelum kali ketiga baru Christensen dan Chelsea dihukum. Ini antara game yang aku nampak Kante paling senyap dan digantikan Kovacic, bekas pemain Real juga kan, selepas half time, tapi damage dah berlaku lah.
David Alaba bagi aku steady gila kali ni. Banyak buat larian dari bawah, mengurangkan pressure back 4. Real dan interception penting untuk cover Militao sekali-sekala. Ketua bin ketua lah, world class goalkeeper. Ferland Mendy tak banyak offer dari segi attacking untuk bantu Vini Junior belah kiri tu, tapi secara defensif agak solid dengan 3 tackles penting, terutamanya ketika berhadapan Ziyech dalam second half tu. Carvajal bagi aku adalah weak link dalam pasukan Real ni, tapi Chelsea tak ambil kesempatan. Kali ni gandingan aging trio midfield KCM, Kroos, Casemiro, Modric. Menjadilah juga menyaksikan Modric bagi aku yang paling menyelah. Kroos hilang sikit second half, lepas passing rate yang agak cemerlang dalam first half, dan Casemiro paling expose bagi aku, walaupun banyak tackles dan recovery, tapi ada juga beberapa kesilapan yang dia punya back 4 cover. Pemain kedua terbaik Real selepas Benzema bagi aku adalah Valverde, yang main belah kanan front 3 tu, tapi energy, work rate dan betapa agresif permainan dia membantu bahagian tengah Real juga sedikit sebanyak. Aku rasa pengurus Uruguay sekarang, Diego Alonso akan excited walaupun mungkin dia garu kepala nak tengok macam mana dia nak guna Valverde dalam tim Uruguay ni kan. Dia terkejut juga macam mana Ancelotti boleh dapatkan impact yang besar daripada Valverde main dalam kedudukan yang agak wide kan, sebagai pemain tengah. Vini Junior tak dinafikan first half bully Christensen, tapi second half kena pocket dengan Reece James. Mungkin salah satu pesanan Tuchel masa half time ping top kot kan. Real sempat masukkan Bale dengan Ceballos lewat dalam game ni, bekas pemain pinjaman Spurs dengan Arsenal. Tak sempat bagi impact, tapi membantu jugalah mengekalkan kedudukan 3-1 dibawa balik ke Madrid. MOM Man of the Match tak sah Karim Benzema kerana kebergantungan Real terhadap dia musim ni gila weh. Tanpa dia maybe seri ataupun Real tewas dalam game ni kan. 2 gol pertama dia adalah teknik yang sukar untuk mana-mana striker, termasuk pressing dia off the ball. Kalau tahun ni dia bukan favourite untuk Ballon d'Or, aku tak tahu cakap apa dah. Villarreal 1, Bayern 0. Bekas pemain sayap Bournemouth Arnaud Danjuma memberikan Villarreal kelebihan 1-0 di Estadio de la Ceramica untuk dibawa ke Allianz Arena minggu depan. Game ni saya silap Villarreal boleh tapau weh, cuma sebab yang menjadi penghalang untuk Gerard Moreno punya rembatan daripada jarak jauh tu. Dan satu lagi jaringan offside Coquelin. Betul lah sebut aku, bekas player Arsenal tu kan, memastikan Bayern still ada harapan cerah lah untuk bangkit dalam perlawanan timbal balik dekat Allianz Arena nanti kan. Pasukan tuan rumah dengan sokongan padu puluhan ribu penyokong diorang, yang aku dengar satu stadium tu dah setengah dah bandar Villarreal tu kan. Diorang menggunakan kesempatan fans diorang untuk leading selepas 8 minit Giovanni Lo Celso, bekas main Spurs, melakukan cutback ke dalam kawasan penalti. Daniel Parejo rembat ke far post, penjaga gol dah dive ke belah kanan kan. Manuel Neuer kan, tapi si Danjuma pula intercept, dia side foot ke sebelah kiri, mengelirukan Neuer dan meletakkan Villarreal di depan. First half tu Bayern cuma try dalam 2-3 kali daripada luar kotak penalti, dan tak banyak chances pun yang diorang cipta. Masuk second half, Bayern hidup sikit, tapi banyak gerakan bahaya diorang datang daripada Kingsley Coman dengan Alphonso Davies kan. Tapi kebanyakan pun semua try daripada luar je kan, ataupun dekat penjuru kotak penalti. Tak ada clear cut chances untuk Lewandowski ambil kesempatan. Keeper Geronimo Rulli tu pun cemerlang, sekali dua keluar pantas, tutup ruang, kutip bola, lepas tu buat save dari rembatan luar kotak penalti Alphonso Davies. Dari perspektif Nagelsmann agak menghampakan lah kan, dengan star-star dia atas padang tu berbanding dengan Villarreal. Raul Albiol juga cemerlang tackle Gnabry, menafikan peluang Bayern nak skor. Tapi apa yang lebih ketara adalah permainan serangan balas Villarreal second half tu. Banyak gila weh chances. Moreno dari kawasan sendiri dia try daripada jauh gila. Neuer yang meninggalkan kawasan gol dia, hampir menyaksikan goal of the tournament lah. Ala-ala Naim dulu kalau kau ingat lagi. Kalau kau tak ingat gol Naim tu macam ni, kau google gol Naim. Okay? Alfonso Pedraza pun ada peluang keemasan hujung game nak skor gol kedua, tapi hilang composure pada momen-momen yang sangat penting. Banyak gila weh peluang Villarreal. Bayern langsung tak wujud dalam box Villarreal. Pau Torres dengan rakan-rakan cemerlang kali ni, cuma benarkan shots aku rasa daripada kawasan dan angle yang sukar lah, selain daripada luar box di mana ramai baju-baju kuning dah mula buat hadangan. Bayern, aku nak ingatkan first half langsung tak ada shot on target sebagai konteks untuk korang. Ini Bayern yang berbeza daripada Bayern musim lepas ataupun musim-musim sebelum ni. Walaupun selesa di kedudukan teratas Bundesliga, tapi ternyata ini bukan Bayern yang sama, kerana Nagelsmann dah start main dengan formasi kejap back 3 musim ni, kejap balik kepada back 4 kan. Namun ada nampak sedikit tumpul lah, itu yang lebih penting, nampak tumpul. Walaupun wingbacks dia semua attackers, wingers kan, tapi nampak tumpul dari aspek merencanakan serangan. Kehilangan Alphonso Davies untuk jangka masa panjang musim ni pun mungkin memainkan peranan juga. Dia baru je datang balik Thomas Muller ada juga peluang nak sambar cross awal second half tu, tapi tak kesampaian. Sané dengan Goretzka masuk ganti Muller dengan Gnabry pun tak dapat buka benteng pertahanan Villarreal, walaupun ada sedikit improvement. Inilah vintage Villarreal bawah Unai Emery yang kita pernah nampak sebelum ni kan. Bayangkan first shot on target Bayern datang pada minit ke-66 menerusi try Alphonso Davies tu. Leader Bundesliga press kau-kau 15 minit terakhir, tapi still tak dapat cipta sebarang peluang. Dan itu yang menakutkan sebenarnya dari perspektif game timbal balik nanti, sebab
kekebalan marking player Bayern daripada player Villarreal dan menutup segala ruang kreativiti Bayern. Gol dan Juma tu adalah jaringan ke-6 di musim ni. Dalam UCL, Villarreal tim pertama tak bolos lawan Bayern sejak 2017 ketika Liverpool melakukannya ketika itu. Jangan lupa Alphonso Davies pun menafikan peluang terbuka untuk Gerard Moreno skor dalam second half tu. Kalau tak, kerana Alphonso Davies, mungkin aku rasa peluang Bayern nak bangkit dan layak ke separuh akhir dah semakin lenyap lah kan. Aku sumpah tak boleh kira berapa kali Villarreal dapat peluang keemasan nak tambah 2 atau 3 gol. Kalau hari lain saya silap minimum 3-4 biji paling kurang dah skor. Dan mungkin satu reality check untuk Bayern kan. Kombinasi Lewandowski yang ibarat tidak hadir dalam game ni, Geronimo Rulli, keeper Villarreal, cemerlang di gawang Villarreal dan barisan pertahanan yang disiplin adalah kunci kejayaan Villarreal dalam game ni. Persoalannya bagaimana approach mereka dekat Allianz Arena nanti. Kalau terlalu negatif, mempertahankan kelebihan tipis tu mungkin akan dihukum oleh Bayern. Sebab aku rasa banyak gila peluang nak skor yang terlepas tu mungkin akan datang menghantui mereka dekat Munich nanti, bergantung kepada game plan daripada Unai Emery. Dayot Upamecano aku rasa paling sesat dalam game ni. Beberapa kali puncanya daripada dia lah serangan balas Villarreal hampir membawa padah. Thomas mula biasanya suka main lawan pertahanan yang compact, tapi kali ni nampak dia struggle. Paling menghampakan Lewandowski lah. Dia isolated dan tak ada langsung link up play. Nothing daripada dia first half, dan second half serupa dia tak ada atas padang tu. And ini satunya time yang aku rasa Lewa tak ada dalam game. So tak apa, maybe sekadar one off dan boleh bangkit dekat Allianz Arena barangkali kan. Alright guys, itu saja untuk UCL recap suku akhir untuk kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe video aku. Jangan lupa komen, berikan pendapat ikhlas korang. Ingat, aku bukan pandit, aku bukan expert, aku sekadar peminat bola sepak macam korang. Raikan pendapat berbeza, agree to disagree kalau tak setuju. Cause this is Burn TV.